Yang kedua, Tuan Nazim Masjid Timbalan Sisa Berdahari Kepala Fikir yang dimuliakan dan dihormati imam yang memimpin salat sebentar tadi, yang mendoakan kita sejahtera di dunia dan baik di akhirat. Bila you memandangkan azan dan siap yang mempersiapkan masjid, dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, yang diredai Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana menganugerahkan kepada kita kekuatan dan keupayaan untuk hadir ke masjid. Hadir ke masjid ini satu nikmat yang besar kerana kita dapat nikmat apa yang Nabi tunjukkan semasa hayatnya. Nabi ini Sayyidul Adam, penghulu segala manusia, penghulu Nabi. Dan Nabi ini ulang-aliknya ke masjid. Ulang-alik ke masjid. Itu nikmat terbesar, itu perkara utama dalam hidup seseorang Nabi, iaitu mendirikan solat. Sesiapa yang dapat hadir ke masjid seperti hadirnya Nabi ke masjid, itu nikmat terbesar yang Allah anugerah kepadanya. Contohnya seperti sekarang ini, adakah semua boleh hadir ke masjid? Saya sendiri pun adakah boleh hadir juga besok nanti? Belum tentu. Tapi ada orang sentiasa dapat hadir, kita tak dapat hadir, sentiasa dapat hadir. Ada orang setiap waktu. Itu nikmat besar dalam hidupnya. Dan perkara itu di antara yang pertama diperkirakan di akhirat nanti. Tajuk, kita tentukan tajuk pada petang pagi ini. Tajuknya ialah tajuk pun yang sudah pun tajuk yang ketiga selepas alam akhirat. Itulah tajuk yang ketiga selepas akhirat. Jadi tajuk fasa pertama adalah kematian dah berlalu, kita dah masuk fasa kedua iaitu alam akhirat. Dan akan ada beberapa lebih kurang 80 tajuk dan tamatlah alam akhirat, dan kita akan mulakan pula alam tajuk pasal bab kiamat. Lambat lagi nah. Buku pun baru 1/3 baru 1/3. Tajuknya semua makhluk musnah dan kekuasaannya hanya milik Allah semata-mata. Pada hari kiamat nanti, satu masa nanti semuanya musnah. Tidak ada sesiapa hidup kecuali Allah saja. Dan kecuali ada yang dikehendaki Allah hidup, ada. Bermaknanya Allah, tapi dinyatakan Allah. Dan dalam bab ini diterangkan, Allah kata, dalam hadis Nabi, Allah kata Allah menghancurkan bumi ini dengan tangannya. Lalu dihuraikan maksud tangan. Maksud tangan itu bukanlah seperti kita. Tangan itu mana ialah kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Supaya kita ni lebih mudah faham. Mudah faham. Allah kalau sebut benda lain mungkin kita susah faham. Kalau kita sebut Allah menghancurkan dengan genggaman tangannya, maknanya Allah ini berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi adakah Allah guna tangan? Ulama sunnah wal jamaah tak ada. Tak boleh berkata demikian. Kerana ahli sunnah jamaah, Allah tidak seperti makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis, dia tak ada. Mana sama dengan manusia. Tangan ini untuk manusia. Tapi Allah sebutkan juga tangan itu bermaknanya sebagai kuasa. Seperti contoh hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Biyadihi di situ maknanya ialah kekuasaan yang ada padanya. Sama ada dia itu pegawai kerajaan ataupun penguat kuasa, dia itu datuk menteri ke apa ke, itu maknanya kuasa yang ada padanya. Semua makhluk musnah dan kuasanya milik Allah. Jadi nak nyatakan kepada kita semua ini akan hancur, bukan setakat kita saja. Apa yang disebutkan alam, alam itu ialah selain daripada Allah. Langit, bumi, bintang, apa semuanya akan hancur, digantikan baru. Kita pun kita tak digantikan bau, kita sama saja. Cuma yang berubah itu kerana amalan masing-masing. Kita bangkit menghadap Allah mengikut amalan dan bawaan masing-masing. Kalau amalan banyak dan bawaan kita diredai oleh Allah, itulah orang yang berjaya. Orang berjaya tidak ada apa masalah baginya sehinggalah dia masuk surga. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka Allah memudahkan segala urusannya. Urusan masuk surga daripada berkumpul, kemudian ditimbang, terima kitab, ditatiyah sirat, semuanya mudah. Semuanya mudah, tak ada apa-apa, smooth. Tak ada jam, tak ada apa. Dan
Sampai di surga, dipanggil pula pintu surga kepada orang-orang yang berpuasa, iaitu Rayyan. Jadi orang yang berpuasa ini, adakah semua orang berpuasa? Tak ramai yang berpuasa. Dalam satu kampung tu berapa orang aja yang berpuasa ini Khamis, ataupun hari Baidah, ataupun hari akhir. Kita selalu ingat hari Baidah, iaitu 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Ada disebut juga sunat berpuasa di akhir hari, iaitu 28, 29, 30. 30 bulan Islam, hari Sauda, atau disebut akhir bulan-bulan Islam. Bermaknanya orang puasa sampai di sana dipanggil oleh pintu puasa. Jadi semuanya mudah bagi Allah memuliakan orang-orang yang taat kepadanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian berfirman, akulah raja. Mana raja-raja di bumi ini? Kita selalu sebut, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Jadi Allah hancur semua. Allah pun berseru, mana raja-raja lagi? Mana semua? Maknanya itu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Muslim dan Abdullah bin Umar disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah melipat langit lalu memegangnya dengan tangan kanannya seraya berfirman, akulah raja. Mana para penguasa diktator yang sewenang-wenangnya? Mana orang yang sombong? Selanjutnya Allah memegang langit dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah raja. Mana penguasa diktator yang sewenang-wenangnya? Maka orang-orang yang sombong. Maknanya antara orang yang sombong di dunia ini ialah Firaun. Dahulu dia pun raja. Dia kata dia lah Tuhan. Begitu juga dengan Namrud pada zaman Nabi Ibrahim, sombong. Dia kata dia lah Tuhan. Dia katalah Tuhan. Dia katalah dia lah Tuhan. Lalu ia seperti Namrud, kita dengar kisah-kisah dia cabar Allah, Allah hantar nyamuk aja. Seekor nyamuk saja pun, itu pun tak terlawan. Itulah manusia. Mana yang sombong, mana raja-raja yang lain. Semuanya diam. Jadi tak mungkin, adalah mustahil. Jadi itulah Allah SWT. Dialah yang menguasai segala-galanya. Nak ingatkan kepada kita, itulah Allah yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita mohon pertolongan. Mohon pertolongan itu di hari itulah, di hari akhirat. Nak minta dengan siapa? Minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Kita pun berdoa. Imam tadi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua imam-imam berdoa supaya sejahtera kita di dunia dan sejahtera kita di akhirat. Kita mahu kehidupan yang baik dunia, kita mahu kehidupan yang baik di akhirat. Semua imam-imam mendoakan kita sedemikian. Doa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya Allah, kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Maknanya merangkumi semua apa yang kita doa kepada Allah. Tak kira lah. Maknanya itulah surah Al-Fatihah, iaitu Al-Kitab. Ayatnya 7 ayat. Menyimpulkan semua ayat-ayat Al-Quran, menyimpulkan 114 surah, menyimpulkan conclusion kepada 114 surah, conclusion kepada 6,000 ayat, lebih kurang 6,236 ayat, lebih kurang. Menyimpulkan semua. Itulah Al-Kitab yang kita baca selama kini. Jadi engkaulah kau sembah, engkaulah kami minta pertolongan. Maknanya merangkumi semua apa saja doa kita minta kepada Allah, apa saja kita minta kepada Allah. Maknanya ayat itu merangkumi semua apa yang kita mohon kepada Allah. Itulah surah Al-Fatihah. Jadi itu diingat, mana lagi yang ada. Kalau kita pernah jadi raja, mana ada ketika itu? Tak ada. Muslim, tadi Bukhari, ini Imam Muslim pula meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Muslim bahawa ia bertanya kepada Nabi, bertanya kepada Abdullah bin Umar, bagaimana Rasulullah bercerita? Abdullah bin Umar menjawab,
Allah memegang segenap langit dan bumi dengan sepasang tangan dan berfirman, Aku adalah Allah, sambil menggenggam jari-jari lalu melepaskannya lagi. Beliau bersabda dan mengutip firman Allah, Akulah Raja, aku melihat ke arah mimbar yang bergerak di bawah, sehingga aku berkata dalam hatiku, jangan-jangan mimbar ini akan jatuh menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia tu ulama pada zaman sahabat, ulama. Kerana dia anugerah ilmu seperti Sayyidina Ali lah, di antara orang yang berilmu pada zaman sahabat. Lalu sahabat tanya, bagaimana Nabi bersabda? Ketika itu Nabi ada dekat mimbar, di mimbar. Lalu Nabi bercerita, Nabi berfirman, Allah memegang segenap langit dan bumi ketika kiamat itu dengan sepasang tangannya dan berfirman, Akulah Raja, sambil menggenggam jari itu lalu melepaskan, lagi bersabda, Akulah Raja. Jadi Abdullah bin Umar ini lihat ke arah mimbar yang bergerak dari bawah, Nabi di atas, mimbar. Tiang-tiang mimbar itu bergerak, bergoncang ketika Nabi bercerita demikian. Dalam hati Umar, kalaulah mimbar itu jatuh, timpalah Nabi, tapi tak berlaku. Jadi itu nak terangkan, Nabi cerita ini dengan realiti. Kalau bergoncanglah dengan mimbar tempat Nabi pun bergoncang. Bermaknanya itulah Nabi, nikmat sahabat pada zaman Nabi, dapat lihat Nabi berkata, dapat lihat wajah Nabi, dan Allah anugerah sama juga kepada kita. Dikatakan kita ini ada darjatnya. Apa darjat kita? Kita beriman tanpa melihat Nabi, lagi tinggi darjat. Wallahu alam. Itu ada juga yang sedemikian. Kita lagi ada juga kelebihan kita. Kelebihan kita apa? Kita beriman tanpa melihat, tanpa dengar pun Nabi. Tak pernah pun dengar Nabi dengan sendiri di telinga kita dengar ucapan Nabi. Tetapi ucapan Nabi itu dikekalkan oleh Allah. Kalaulah sahabat dengar 1400 tahun dahulu, kita pun dapat juga apa yang Nabi ucapkan, tak sedikit pun tak berubah. Itulah hadis Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ibnu Ahmad Hanbal. Itulah kekuatan, itulah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi lain. Nabi lain apabila wafat, tamatlah, tak ada lah. Tidak ada lagi sebab dia terhad kepada kaumnya, terhad kepada masanya. Nabi Isa alaihissalam, dia akan turun bunuh Dajjal. Dan dia akan menetah muka bumi. Tapi kenabiannya dah tamat. Kenabian dah dipetak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia akan buka balik kitab Tauratnya, kitab Injilnya untuk menetah muka bumi? Tak. Adakah dia berpuasa mengikut kitab Injilnya? Tak. Kerana apa? Kerana kenabiannya ialah masa tertentu dan kenabiannya dah tamat. Dia turun pada zaman kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ikut apa yang Nabi bawa. Itulah hebat ulama kita. Ulama kita ini hebat, ulama kita Mekah apa semua. Bila turun Nabi Isa, maknanya kitab itu juga yang menjadi ibadat. Nabi Isa takkan Nabi Isa nak buat perkara yang baru. Kerana itu adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu alam. Jadi itulah kata antara nabi kita dengan nabi-nabi lain. Jadi Allah nak tunjukkan ada nabi yang akan turun selepas nabi, ada. Tapi adakah dia bawa pembaharuan ataupun bawa kitab lain? Tak bawa, sebab zamannya dah habis. Dia turun pada zaman nabi, dia pun kena ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi hadis-hadis tadi menunjukkan setelah memusnahkan seluruh makhluk, Allah Maha Mulia Maha Agung bertanya, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Allah jawab sendiri, milik Allah yang Maha Esa. Ini hadis riwayat Ibnu Mubarak dan At-Tabari. Maknanya
inilah peristiwa kiamat yang ketika itu tidak ada lagi manusia yang hidup, tidak ada lagi makhluk lain yang hidup. Ketika itu dia katakan malaikat pun semuanya pun dah mati ya. Siapa yang hidup? Ada yang hidup. Ada yang hidup yang dikecualikan oleh Allah ketika itu. Dah berlalu, bak lalu pada sebut yang tak mati itu ialah orang mati syahid. Tapi orang mati syahid tak ada di situ, dia ada di tempat dia. Dia tak tahu pun apa yang berlaku. Boleh jadi sebab Allah simpan dia di tempatnya. Wallahu a'lam. Ada pendapat bahawa ada berpendapat setelah seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, tanahnya berwarna putih laksana perak. Terdengar seruan, bagi siapa keurusan pada hari ini? Para hamba bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa. Itu riwayat yang lain. Ada juga mengatakan ketika Allah berseru, siapa Tuhan? Siapa pemilik murid ini? Jadi ketika Allah berseru itu ketika di padang mahsyar. Tapi pendapat ini tak unggul. Yang unggulnya yang pertama tadi. Ketika itu tidak ada sesiapa pun. Mana lagi penguasa? Mana lagi raja? Akulah raja. Allah berfirman. Adakah Allah berfirman seorang-seorang? Itu kata itu kekuasaan Allah dan Allah SWT. Allah berkuasa bersesiapa saja. Bagi Allah untuk hidupkan orang yang mati ini adalah cukup mudah. Tidak ada apa-apa masalah pun bagi Allah. Sebab perkara itu apabila nak hidupkan, masukkan balik roh. Kalau nak matikan, cabutlah roh itu. Seperti kita lah nak tak mahu kereta itu berjalan, cabut aja bateri. Kalau nak kereta itu hidup, masukkan balik bateri. Mudah aja. Adakah masalah setakat nak cabut kepala bateri itu? Jadi itulah Allah kepada kita. Perkara itu cukup mudah. Yang utama sekali ialah apa bekal yang kita bawa. Itulah yang utama sekali. Yang kalau kisah lalu kan Sayyidina Ali seperti dia mengajar kepada sahabat di kubur. Orang-orang kubur ini, kalaulah dia tahu, kalau dia boleh berkata kepada aku, dia akan menjawab, bekalan terbaik untuk orang hidup ini ialah takwa. Takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Apabila kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa, maknanya kita patuh sepenuhnya kepada Allah. Itulah takwa. Tidak ada perkara yang Allah larang yang ada pada diri kita kalau kita benar-benar bertakwa. Ada juga tadi menurut Imam Bukhari, yang sahih ialah pendapat yang pertama tadi. Ketika Allah berfirman sedemikian, ketika hancur di muka bumi ini, ketika itu tidak ada sesiapa lagi yang hidup. Menunjukkan Allah tunggal, Allah itu dominasi tunggal, Allah sebagai satu-satunya berkuasa. Ketika semua raja kekuasaannya dan semua orang sombong dengan kesombongannya lenyap sama sekali. Pendapat ini didukung oleh ulama Al-Hasan Muhammad Al-Ka'am. Jadi ada manusia yang mengaku Tuhan. Abrahah pun lebih kuat juga, boleh tahan juga degil dakah kepadanya. Seperti juga Firaun dan Namrud. Jadi Allah berseru sedemikian. Maknanya kalau kamu kata sebab Namrud ketika berbah dengan Nabi Ibrahim, qala ana uhyi wa yumit. Allah Nabi dia kata, Tuhanku Rabbi, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Namrud kata apa? Qala ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidupkan, mematikan. Dibawa dua banduan. Seorang tu dibiarkan hidup, seorang tu dibunuhnya mati. Aku pun boleh. Tengok, aku pun boleh. Nabi jawab lagi. Tuhan aku hari ni qala Ibrahim Rabbi, ayatnya saya tak ingat sangat, tapi maksudnya saya ingat. Maksudnya Tuhanku ya'til syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhan aku mendatangkan matahari daripada timur. Jadi kamu datanglah dari sebelah barat. Datang sebelah barat. Tadi kalau kata Tuhan aku menghidupkan, mematikan, dia bawa dua banduan dan dia satu tu dia bunuh, satu dia biarkan hidup. Aku pun boleh. Nabi Ibrahim jawab, ya'ti syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau begitu kau datanglah
Tuhan aku datangkan matahari, naik matahari sebelah timur. Kau naiklah sebelah barat. Fabuhital ladzina kafaru. Lalu tercengarlah Namrud. Tuhan apa macam tu? Tuhan apa? Tuhan ke macam tu? Nak kuasai matahari pun tak boleh. Jadi Allah sebenarnya menguasai langit dan bumi, semua alam ini. Itulah Allah. Itulah Allah. Itu hanyalah manusia yang sombong yang berkata demikian. Itu sebab itu Allah sebut mana yang sombong, mana yang angkuh. Fir'aun pula pun sama juga. Dia izhab ila fir'aun innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatul kubra. Lalu Nabi Musa tunjuk mukjizat. Summa adbara summa adbara yas'a, lalu dia berpaling dan dia berkumpul. Fahasyara fanada, dia kumpul orang-orangnya. Faqala ana rabbukumul ala, akulah Tuhan kamu semua. Tuhan maha tinggi, bukan rendah. Akulah Tuhan kamu maha tinggi. Itu Fir'aun sama juga. Dia kata aku boleh hidup mematikan, aku boleh. Dibunuhnya orang, yang hidup tu dibiarkan hidup. Itu kisah-kisah orang yang sombong yang Allah sebut. Mana lagi kesombongan? Jadi kita manusia ini sejauh mana kita ini dengan Allah? Sejauh mana? Nak sombong apa dengan Allah? Nak sombong apa? Berapa ramai Allah ingatkan kepada kita dan kepada umat Nabi Muhammad. Wa kayyin min qaryatin hiya ashadu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Berapa banyak kampung-kampung yang kuat tubuh badannya, yang menghalang kau keluar daripada negeri orang itu begitu kuat. Fa ahlaknahum, semuanya aku hancurkan. Orang dulu begitu gagah. Mana ada kaum Lut dulu gagah. Dikatakan kalau dia berjalan ni bergegar bumi kerana keperkasaan mereka dan handsome. Umat Nabi Lut kuat gagah. Mana ada? Pupus maknanya tak wujud langsung, tak ada langsung. Umat Nabi Saleh pun sama, kaya. Kalau setakat nak menanam bercucuk tanam ni, sekejap aja ladang diusahakan. Sekali maknanya satu ladang tu kalaulah dia usahakan sekejap saja, terus menjadi satu ladang yang subur. Sombong. Lalu diutuskan Nabi Saleh, Samud, Saleh, sombong dan angkuh. Akhir sekali apa? Allah hantar bala hujan 7 hari 8 malam, 8 hari 7 malam berturut-turut. Kaum Ad pun sama juga. Boleh pahat batu-batu ini, boleh pahat buat rumah. Masih lagi ada tanda tinggalan mereka, iaitu di kawasan Petra, yang ada antara tujuh yang ajaib di dunia ini. Salah satunya Petra. Petra itu dikatakan umat Nabi Ad. Ad ini nama Ad, kaum Ad, diutusnya Nabi Hud. Kalau setakat nak buat rumah tu, mereka pahat saja batu. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Samud, mereka pahat batu bukit-bukit itu menjadi tempat penginapan mereka yang indah. Kemudian bagaimana? Lalu dihantarnya petir sambar mereka, semuanya mati. Mana lagi yang sombong? Tak ada apa-apa pun. Maknanya sejauh mana manusia yang Allah sebut dulu tu semua gagah tu, semua yang kuat perkasa dahulu. Wa kayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwah, mereka itu dulu kuat gagah, semuanya hancur. Kamu yang ada pada hari ini apa aja nak banding dengan umat yang hancur tu? Umat Nabi Lut, umat Samud, umat Nabi Ad, umat Nabi Hud. Tak ada apa pun kamu, langsung tak kuat. Kenapa kamu sombong juga? Allah ingatkan kepada kita, jadilah orang yang taat, jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang yang sentiasa patuh ataupun taat kepada Allah SWT dengan setaat-taatnya. Kerana ketaatan itu menjadikan kita orang yang patuh tunduk, bukanlah orang yang sombong.
Tak patut itu bukanlah orang sombong. Dalam hadis yang lain, kemudian Allah Maha Mulia Maha Agung menyuruh Israfil untuk meniup sangkakala kematian, sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tetap hidup. Ketika mereka sudah semua mati, datanglah malaikat maut menghadap Allah dan membuat laporan, seluruh penghuni langit bumi sudah pun mati, kecuali yang engkau hendaki masih hidup. Allah Maha Suci, Maha Mengetahui lalu bertanya, siapa yang masih ada? Malaikat maut menjawab, wahai Tuanku, selain engkau yang masih hidup, tidak akan pernah mati. Yang masih hidup ialah para malaikat pembawa aras, Jibril, Mikail, Israfil dan aku sendiri. Allah berfirman, matikanlah Jibril, ambillah nyawa Jibril dan Israfil dan Mikail dan malaikat pemikul aras. Mendengar perintah demikian, wahai Tuanku, Jibril dan Mikail akan dimatikan. Allah berfirman, diakanlah kamu, sesungguhnya aku memang telah menentukan kepada pada makhluk yang di bawah arasku. Lalu kedua pun mati. Jadi malaikat maut mati juga ke? Jibril dan Mikail mati juga ke? Diam. Maknanya ambil saja. Ini kekuasaan aku. Jadi perkara itu telah ditetapkan oleh Allah, semuanya akan mati. Termasuklah juga malaikat maut. Setelah mencabut nyawa Jibril dan Mikail, malaikat maut kembali hadap Allah. Wahai Tuanku, Jibril dan Mikail sudah mati. Allah Maha Suci lagi Maha Mengetahui bertanya, siapa masih hidup? Mereka menjawab, selain engkau yang Maha Allah yang tak pernah mati, yang masih ada adalah para malaikat membawa aras dan aku. Allah berfirman, matikah para malaikat membawa aras. Setelah mereka mati, Allah memerintahkan aras untuk memerintahkan aras untuk mengambil sangkakala dari Israfil dan berfirman, matikanlah Israfil. Jadi mereka aras pun wafat, mati semua. Jadi ketika Israfil mati, sangkakala itu siapa yang akan pegang? Aras dia akan pegang. Jadi apabila Israfil pun mati, apabila dia tiup sangkakala kali pertama, semuanya mati. Ketika itu yang adanya itulah Israfil, Mikail, malaikat pembawa aras, dan ada orang yang dikehendaki hidup oleh Allah. Dikehendaki hidup oleh Allah. Tetapi akhirnya Allah perintah malaikat maut ambil semua, tak kira sesiapa. Apabila Israfil mati, jadi sangkakala itu aras yang mengambilnya, ataupun mungkin diletakkan di atas aras Allah. Wallahu a'lam. Setelah mencabut nyawa Israfil, kembali malaikat maut menghadap Allah. Wahai Tuanku, para malaikat maut aras sudah mati. Allah mengetahui bertanya, siapa lagi yang masih ada? Mereka menjawab, tinggal engkau yang masih hidup dan tak pernah mati. Engkau yang hidup, maha hidup, Al-Hayyu, dan tak pernah mati, dan aku sendiri. Allah berfirman, bagaimana kamu adalah makhluk yang aku ciptakan, matikan diri kamu. Maka kiamat pun mati. Dia mengambil nyawa sendiri. Itulah hadis ini, hadis yang tak kuat. Mana ada tak kuat, hadis lemah ataupun dhaif. Tapi isi ceritanya seperti mana yang ada dalam yang bab tadi. Jadi Imam Qurtubi walaupun hadis itu lemah, dia tidak sewenang-wenangnya ambil yang paling terlemah, yang paling lemah, yang tidak ada kesamaan dengan hadis-hadis sahih. Jadi walaupun lemah, isinya sama juga yang tadi, seperti yang dulu juga ada yang tak mati. Siapa yang tak mati? Itulah yang tak mati disebut. Akhirnya semuanya mati. Ketika seluruh telah mati, maka Allah masih hidup, hanya yang ada ialah Allah Maha Esa. Dia Tuhan tempat meminta segala sesuatu dan tidak memiliki anak maupun teman. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang setara dengannya. Dan setelah melipat langit seperti melipat kertas, Allah lalu berfirman, akulah Tuhan Maha Esa, bagi siapa kekuasaan pada hari ini? Kerana tidak ada seorang pun yang menjawabnya, maka dia firman lagi, bagi Allah yang Maha Esa, lagi Maha Al-Qahhar. Maha Esa, Allahul Wahidul Qahhar. Itulah ketika tidak ada sesiapa lagi ketika itu, hanyalah Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya hancur. Kullu 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Sebab itu lafaz zal jalal ikram itu, sesiapa yang sentiasa melafaz ya zal jalal wa ikram, maknanya pahala yang banyak untuknya. Pahala yang banyak untuknya. Allah sangat suka orang yang melafazkan itu. Seperti Allah berkata, la ilaha illa anta ya Hanan ya Mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang melafazkan ya zal jalali wal ikram. Banyaklah kita berzikir dengan lafaz itu. Dan surah itu ada dalam surah Ar-Rahman. Sebenarnya hadis Abu Hurairah tersebut masih panjang lagi ya. Itu pun kita ambil sebahagian saja yang berkenaan dengan ketika saat itu. Dan sebahagian lagi kita akan sambung dalam bab yang lain. Disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Lakith bin Amir bahawa Nabi bersabda, setelah semua berdiam beberapa waktu, terdengarlah teriakan sangkakala, seruan sangkakala yang membuat seluruh manusia makhluk mati, termasuk para malaikat dan berada dekat Allah. Selanjutnya Allah berkeliling di negeri yang kosong yang sudah tidak berpenghuni sama sekali. Ada juga hadis mengatakan ketika terdengar sangkakala pertama, semuanya mati, tak ada yang hidup. Ada juga yang berkata sedemikian. Ini perbahasan ulama saja, tapi yang unggulnya yang tadi. Walaupun di sangkakala kali pertama ada yang masih hidup, lalu Allah perintah ambil semua, lepas seorang, semuanya tinggalnya tidak ada lagi sesiapa. Allah yang maha hidup, hayu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, usahakan mengantuk, tidur pun tidak, yang sentiasa hayyul qayyum, sentiasa hidup, yang tak pernah mati ya. Itulah Allah yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertahankanlah keimanan ya. Jadi keimanan yang ada pada hati kita itu biarlah teguh sampailah kita mati. Apabila kita mati, ada kalimah la ilaha illallah dalam hati. Mereka tengok ada ke tak kalimah tu. Kalau orang kafir tak ada lah kalimah tu. Orang munafik pun tak ada. Kerana orang munafik, dia hanyalah ucap pada lidah sahaja, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak pernah membenarkan dalam hati. Kita pula keimanan itu lafaz dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, dan kita benarkan dalam hati. Dalam hati kita, ya, itulah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita pun beramal dengan kepatuhan, iaitu bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah perintah kita junjung, apa yang Allah larang kita jauh sejauh-jauhnya. Itulah antara kita, itulah kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir lagilah tak ada kalimat itu dalam hati, mengucap pun tidak. Orang munafik ada juga berucap tapi tak benar dalam hati. Orang kafir langsung tak ada. Bagaimana nak hidup di akhirat nanti ya? Tak tahulah kita nak kata azab dan seksa. Itulah jawapan. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Mereka itu meraung-raung dalam neraka dan mereka itu sentiasa dalam keadaan yang tak pernah terseksa lah kerana dibakar oleh api neraka. Disebut dalam satu ayat itu, menurut sebahagian ulama, pengertian Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah berkeliling negeri-negeri yang kosong itu dan tidak berpenghuni sama sekali, ialah bahawa ketika seluruh negeri yang ada di dunia, di muka bumi ini sudah mati, bumi pun menjadi kosong, tak ada tempat tinggal selain pada Allah. Seperti ditegaskan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maknanya ketika bumi ini kosong, Allah berkeliling, maksudnya ketika itu bumi ini kosong, tidak ada apa-apa, dan Tuhan akan gantikan dengan yang baru untuk kita hadir kepada mahsyar nanti. Pada saat itulah ketika zaman kehidupan dunia telah berakhir.
Setelah itu akan kembali peristiwa kebangkitan kembali bagi sesiapa kekuasaan pada hari ini. Jadi semuanya dah berakhirlah kehidupan. Dan bermulalah kehidupan yang akan kehidupan baru yang akan dibangkitkan, yang bermulalah perbicaraan masing-masing. Dibangkitlah kita nanti mengenai masalah hancurnya masalah mengenai masalah syurga dan neraka dan fananya seluruh makhluk yang lain. Ada dua pendapat. Pertama, Allah memang memusnahkan keduanya, syurga dan neraka, sehingga tidak ada sesuatu pun yang masih ada selain Allah sendiri. Itu makna surah Hadid ayat ketiga yang bermaksud dialah yang awal, dia yang akhir. Kedua, surga dan neraka tidak fana. Ada juga pendapat antara yang tak hancur itu ialah surga dan neraka, kerana keduanya tetap kekal abadi bersama Allah yang maha kekal. Nah, ini yang lebih unggul. Surga neraka dah ada dan dia kekal bersama Allah SWT, sebab dia itu adalah bersama Allah dan dia tidak hancur. Maknanya semua hancur, surga neraka tak hancur. Tak hancur. Itu pendapat yang lebih unggul. Ada juga pendapat hancur juga. Kalau Allah buatlah balik kembali, apa masalahnya bagi Allah? Sakat nak wujudkan kembali neraka dan surga yang telah hancur. Tapi ulama kita kata tak, dua itu tak. Itu pendapat yang lebih unggul. Ada yang mengatakan ketika makhluk sudah mati, terdengar seruan, bagi siapa kekuatan pada hari ini? Penghuni surga menjawab, bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa. Ada juga pendapat mengatakan ketika Allah menyeru, bagi siapa penguasa yang pada hari ini? Bukan Allah bercakap sendiri. Ada orang jawab, iaitu ada penghuni syurga. Siapa penghuni syurga ketika itu? Wallahu a'lam. Adalah penghuni syurga yang kita tak tahu. Hanya kita tahu kita akan masuk. Sebenarnya penghuni syurga itu ada bidadari. Sekarang ini dah ada bidadari. Dulu intai kita, mana suami aku, mana suami aku. Wallahu a'lam. Bermaknanya bidadari pun tak matilah juga. Itu di sisi Allah SWT. Apa-apa pun yang utamanya kita ini biarlah sampai di syurga apabila dibangkitkan, dan kita melalui jalan-jalan yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dan ketika itu kita tak ada pun, kerana kita dah mati. Itulah yang paling penting bagi kita apabila kita dibangkitkan. Apabila kita dibangkitkan, diingatkan dahulu, kita dibangkitkan mengikut bawaan kita. Kalau orang yang minum arak, dia bangkit dengan botol-botol arak. Ini orang kafir lah, orang kafir yang suka minum arak. Orang makan riba dibangkit dengan seperti orang makan riba. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Mana orang makan riba ini, mereka tak bangkit tapi dengan huru-hayang kerana disentuh oleh syaitan. Itu yang penting bagi kita, yang selalu kita ingatkan. Jadi kalau Pak Bilal apabila dibangkitkan, dia lakukan azan. Mulianya azan, ngam-ngam dengan azan. Pak Bilal akan azan, dan dia dibangkit nanti dia melakukan azan. Kita sambung sedikit selepas azan, lebih kurang 5 minit.
Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذا الكتاب والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته سبحانك لا تخلف الميعاد. Kita sambung sedikit lebih kurang 5 minit. Nak terangkan maksud tangan yang disebut dalam hadis Nabi. Sebenarnya tangan itu bukan tangan, itu adalah kuasa sebenarnya. Seperti mana tangan dalam Al-Quran ini ada 4 makna. Yang pertama tangan boleh juga diberarti kekuatan. Contohnya Allah berfirman, Waskur abdana Dawud Dazil Aidi wal Awab. Ingat Waskur abdana Dawud Dawud Zal Aid innahul Awab. Maknanya ingatkanlah kepada hamba kita Daud yang mempunyai kekuatan.
kekuatan kuasa. Nabi Daud ini ada raja, seorang raja, nabi dan juga seorang raja. Zal Aid, dia mempunyai tangan. Adakah tak memang dia ada tangan, tapi di situ bukan makna tangan, iaitu kekuatan. Bukanlah apa-apa tafsir pun, Nabi Daud ini Zal Aidi, yang mempunyai tangan itu adalah kuasa. Tangan juga bererti kekuasaan. Seperti tangan juga bererti tadi kekuatan. Tangan juga bererti kekuasaan. Contohnya Allah berfirman dalam surah Imran, sesungguhnya kurnia itu di tangan Allah. Allah memberikan kurnianya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itu surah Al-Imran ayat yang ke-73. Sesungguhnya kurnia itu di tangan Allah. Innal fadla, maksudnya innal fadla biyadillah. Innal fadla biyadillah. Wallahu yu'ti man yasha. Wallahu wasi'un alim. Maknanya Allah kata innal fadla biyadillah. Kekuasaan, kelebihan itu di tangan Allah. Maknanya tangan di situ maknanya ialah kekuatan, bukannya tangan seperti disebut di sini ya. Seperti juga kita sebut kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan di situ ialah anggota-anggota pegawai kerajaan, bukannya kaki tangannya sebenarnya. Contoh yang lain lagi, dalam Al-Quran juga, tangan itu bererti nikmat. Berarti nikmat. Seperti Allah berfirman, berapa saja tanganku yang ada pada, berapa tangan dia pada si fulan. Maksudnya, berapa saja nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Contohnya dalam surah Yasin tu ada disebut, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman. Tidakkah kau lihat bagaimana aku menciptakan binatang dan ini an'aman, maknanya nikmat untuk kamu. Jadi tangan itu ialah nikmat-nikmat. Tangan juga bererti pertalian ataupun hubungan. Seperti Allah berfirman, anyafu biyadillah. Anyafu, kecuali orang yang dapat mengampunkan kamu ini ialah orang yang anyafu biyadihi, anyafu biyadihi. Maknanya, adakah kamu akan diampun oleh orang-orang yang ada tangan. Maknanya orang yang berkuasa. Kuasa di situ ialah kerajaan. Kita mohon pengampunan. Maknanya, adakah tangan raja akan ampunkan kita? Tak. Apa yang kekuasaan yang ada padanya, yang ada kekuasaannya akan ampunkan kita. Kita boleh lepas daripada kesalahan. Itulah Quran sendiri pun, tangan itu bukan bermakna tangannya sebenarnya. Manusia sendiri pun bercakap demikian, kaki tangan kerajaan, kaki tangan itu adakah tangan sebenarnya? Jadi tangan yang dimasukkan dalam hadis Nabi tadi ialah itu adalah kekuasaan Allah SWT. Itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Kerana kerana maknanya kekuasaan Allah itu menguasai segala-galanya kepada kita. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Maknanya Allah berkuasa ke atas kita apa saja yang dia kehendaki kepada kita. Jadi itulah maksudnya dan ni. Jadi itulah diingatkan kepada kita dalam bab ini. Itulah saat berlaku kehancuran kesemuanya. Dan selepas itu kita akan dibangkit. Sebab itu kita akan dibangkit. Itulah yang amat penting bagi kita saat-saat kita dibangkitkan. Orang ahli syurga dibangkitkan dengan ahli syurga. Tak sama. La yasawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati hum faizun. Adakah sama dibangkit ahli syurga, ahli neraka? Ahli neraka dibangkitkan dengan gelap, kita legam. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Fa'amal lazina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azab bima kuntum takfurun. Orang ahli neraka dibangkitkan dengan ahli neraka lah, itu muka hitam. Ahli syurga pula dibangkit sebagai ahli syurga, iaitu muka putih. Wa amal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang dibangkitkan, orang yang muka putih itu orang yang dapat keredaan Allah, yang dapat rahmat Allah SWT. Yang dapat rahmat Allah itu ialah yang diredai oleh Allah SWT. Jadi itulah diingatkan kepada kita, biarlah kita ini dibangkit
seperti dibangkit sebagai ahli syurga. Jadi menunjukkan kita ini akan menuju ke syurga. Di situ dah jelas ahli syurga dan juga jelas ahli neraka, wali'azubillah. Semoga kita semua ini berjaya di dunia dan di akhirat. Setakat itu dulu kita tanggung sisi ini, kita kafarah dan surah Al-An'am. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.